Okay. Hai, Assalamualaikum Shu. Apa khabar? Alright. Jadi nak ucapkan selamat datang ke sesi counselling ataupun sesi MI lah untuk check progress behavioural change yang telah kita mula pada sesi yang lepas. Jadi sebelum tu saya nak check lah keadaan Shu sekarang macam mana, okey ke? Okay, Alhamdulillah. So physical and mentally Shu ada bersama-sama dengan saya ke sekarang? Ada. Dia ada dengan tempoh sekarang ni. Alright, Alhamdulillah. Okay, jadi sebelum kita proceed ke sesi yang kedua, iaitu sesi hari ni lah, saya nak imbas kembali apa yang telah kita bincangkan, yang telah kita dapatkan lah daripada sesi kita yang pertama. So sesi pertama ni kita mula sekali kita akan apa behavior change yang Shu nak ubah, dan Shu cerita yang Shu nak ubah tentang gaya pemakanan lah, nak tukar kepada gaya pemakanan yang lebih sihat dan lebih baik lah, dan Shu percaya lebih baik. So kita pun dah bincangkan lah apa Shu punya langkah, apa Shu nak buat. So Shu pun ada cerita yang Shu dah cuba buat jadual pemakanan. Shu pun dah pernah alami beberapa perkara yang membuatkan Shu nak berubah lah, nak proceed ke next step ke arah mencapai buat makanan yang lebih baik ni. So Shu masih, macam mana Shu punya progress? Okey ke? Waktu sekarang ni lah, saya rasa saya sikit. Saya dah lari sebenarnya daripada jadual pemakanan yang saya buat tu. Saya cover lah balik. Kalau macam katakanlah hari ni, saya terlebih makan sebab macam makan pergi ke kadang family sekejap kan. Saya tak boleh nak resist benda tu, so makan je. Esoknya tu saya akan macam detox balik lah. Saya workout lebih sikit. Saya minum lemon green tea untuk detox balik. Faham. Jadi Shu kat sini Shu cerita yang Shu memang proceed balik dengan jadual pemakanan yang Shu idamkan, dan Shu ada nyatakan sedikit kekecewaan lah di mana Shu kata Shu lari track tergelincir sikit sebab mungkin terlebih makan, sebab family occasional, macam occasion yang penting lah bersama family khususnya. So sebenarnya apa yang Shu buat sebenarnya dia bukan Shu meletakkan mungkin family first kot banding Shu sendiri time tu. Tapi Shu tak stop kat situ. Shu terus balas balik dengan buat detoxification yang lebih ekstra, buat exercise, mungkin dengan minum green tea untuk keluarkan balik apa yang kita tak ambil lebih tu kan. So benda ni baguslah di mana Shu dah nampak dah. Shu tahu mungkin kadang-kadang orang bila dah nampak dia salah track, dia terus macam dah lah tak boleh buat dah. Tapi macam Shu cerita, Shu back on track balik. Shu terus balas balik. So tu adalah satu tindakan yang patut mendapat pujian lah. Maksudnya Shu masih determine, masih kuat lah semangat untuk back on track. Bagus Shu. Saya cakap tanya. Okay. So apa perasaan Shu bila pertama sekali bila off track, dan seterusnya perasaan semasa Shu nak kembali on track? Saya off track tu memanglah perasan kan, macam kau ni je nak berubah. Sekali makan juga tu, sekali makan juga kerja, makan juga ni semua kan. Lepas tu macam saya cakap, takkanlah nak berhenti kat sini kan, takkanlah nak stop kat sini. So saya macam okey tak apa, kalau makan semalam dah banyak, hari ni kena puasa. Contoh kadang tu saya puasa lah.
kalau malas nak puasa, selalunya saya buat intermittent fasting. Maksudnya saya hanya makan 8 jam je. Selebih tu saya tak makan lah. Maksudnya saya minum air je lebih tu. Macam tu lah bila nak up balik. Sebab saya fikir saya tak boleh nak give up. Sebab saya dah penat lah. Saya dah penat hidup lifestyle yang tak sihat ni lah. Faham. So kat sini boleh nampak lah yang Shu sebenarnya yelah sebelum ni pun Shu pernah cerita yang Shu dah pernah hadap rasa kebas-kebas, pun Shu pun check kalori, banyak kalori jahat yang Shu cerita kan. So benda-benda tu jadi depan mata Shu pun rasa sendiri. So benda ni lah yang saya percaya yang drive Shu untuk terus kuat lah sampai momen sekarang. Tapi apa yang Shu buat tu saya rasa tak salah sebab banyak juga saya tengok mungkin dalam tips-tips pemakanan dan sebagainya. Cheat day ni sebenarnya is a must sebab kadang-kadang keinginan kan, kalau kita pendam, kita tak treat diri kita sendiri, dia macam boleh jadi tak ada self love juga kan. So baguslah macam puaskan keinginan yang kecil tu, bagi dia macam kita bagi budak gula-gula, tapi bagi satu je, jangan bagi lebih-lebih, nanti dia over. Macam tu. Okay, Shu, sepanjang Shu menjalani rutin pemakanan yang ataupun dalam perjalanan Shu nak capai jadual pemakanan yang ideal tu, adakah Shu menghadapi cabaran-cabaran selain daripada cabaran yang family occasion macam tu lah? Adakah cabaran-cabaran yang lain, mungkin daripada segi kawan-kawan ke, macam tu lah? Cabaran lainnya, kawan-kawan tu saya okey je sebab saya rasa saya buat benda ni untuk diri saya sendiri kan. Kadang tu saya ada juga macam kawan-kawan cakap, tak payahlah beria sangat, tak payahlah nak beria sangat, nak kurus apa semua, macam okey je, kau dah okey dah pun, tak payah nak kurus lah apa semua. Tapi saya tak adalah macam tak cakap saya ni buat untuk diri saya sendiri, saya tak ada macam tu. Tapi kadang-kadang tu benda tu sedikit sebanyak macam adalah buat saya punya motivation jatuh sikit. Kadang tu macam sampai 2-3 hari tu saya lantak lah dengan meal plan saya semua. Saya lantak lah dengan saya punya calorie intake. Sebab saya sekarang ni try untuk buat calorie deficit. So kadang tu macam saya makan je apa saya nak. Saya tak kira pun. Saya tak kira pun calorie deficit saya. Lepas tu itu je lah. Kawan-kawan lah mungkin ada juga menyumbang. Family setakat ni tak ada. Ibu saya tak kisah pun macam mana saya nak hidup, lifestyle saya macam mana. Even ibu saya rasa ibu saya suka je bila saya start nak turun berat badan, nak jaga lifestyle, jaga makanan. Dia okey sebab dia tahu risiko yang saya akan hadapi kalau saya tak jaga. Faham. Kita mesti sabar daripada kawan-kawan je lah. Tapi kalau saya boleh bagi percentage, tak sampai 50% pun benda semua sebenarnya. Okay. Jadi cabaran yang saya kira paling menggugat kedudukan Shu dalam nak buat meal plan ni adalah daripada kawan-kawan lah. Saya sebenarnya beranggapan yang kawan-kawan jenis yang asyik selalu ajak makan ke apa. Tapi kawan-kawan Shu dia lebih kepada menjatuhkan semangat lah. Dia macam mungkin tak tahulah daripada side diorang sebenarnya apa yang diorang masukkan kan. Tapi sikit sebanyak
perkataan-perkataan ataupun ajakan-ajakan yang dikeluarkan daripada diorang tu sebenarnya menjatuhkan semangat, sebab dia macam tak payahlah kau ni, macam tak dia sebenarnya kita mungkin as kawan kita perlukan support. Kalau tak support pun mungkin dia boleh bagi tahulah sama ada apa yang kita buat ni right or wrong, tapi in a good way lah, sebab cara kawan macam berdasarkan apa yang Shu cerita lah, macam kawan jenis yang dia terus pangkah salah kau buat ni, macam tu kan. So kita sebenarnya in apa-apa progress kita perlukan support, macam tu lah. Lepas tu saya nampak saya dengar tadi Shu cerita Ibu Shu, sebenarnya saya kira tu support juga, sebab Shu cakap ibu suka kan dengan mungkin meal plan yang Shu cuba nak buat. So baguslah, sebab kita memang banyak masa dekat rumah pun kan. So bila dah environment dekat rumah tu supportive, mungkin mungkin lah surely akan berjaya lah, sebab itulah mostly kita kat rumah kan. Alright, jadi saya nak check semula lah. Sebelum ni saya pernah buat skill dekat Shu. Saya nak bagi lagi skill pada Shu, tapi dengan pertanyaan lah. Shu sebelum ni pernah cerita yang Shu suka makanan fast food, suka makanan macam burger apa semua kan. Sebab saya setuju makan makanan tu memang sedap, and Shu pun percaya kan makanan-makanan ni memang sedap kan. Yelah, pernah makan kan, mestilah rasa benda ni sedap. So dengan pilihan Shu untuk kurangkan atau berhenti daripada makan makanan macam tu, Shu rasa adakah Shu boleh macam mana nak cakap, macam mana Shu boleh ke untuk lepaskan perkara-perkara ni, sebab benda yang kita suka mestilah baik untuk kita kan. Ke macam mana Shu? Boleh Shu mungkin boleh bagi skill lah antara kesediaan untuk meninggalkan makanan-makanan ni. Saya tak tipu lah, memang makanan tu sedap pun. Macam layan kan. Tapi macam dalam waktu sekarang ni saya tak rasa benda tu sedap untuk kesihatan saya. Ada je kalau macam nak cakap saya tak ambil langsung, tipu lah. Saya ada ambil tapi saya jaga portion. Contohlah kalau saya beli seketul burger double cheese burger, beef double cheese. Double cheeseburger tu saya hanya makan setengah saja. Setengah lagi tu nanti saya akan bagi adik saya ke abang saya ke, saya cakap lah tak habis. So kat situ lah saya control portion sebenarnya. Saya nak layan juga craving saya. Kalau saya perasan lah, kalau saya tak layan craving saya tu, saya akan mood swing. Saya akan arah orang tiba nak jadi singa, nak jadi dinosaur semua. So saya tak boleh macam nak cut off terus macam tu lah. Saya tak yang saya tak boleh lah tinggalkan benda tu, tapi saya boleh jaga portion untuk dalam saya boleh ni skala ni untuk tinggalkan terus lah kan. Tinggal terus tu saya tak mampu kot. Okay, saya bagi 5. Saya tak boleh tinggalkan terus. Okay. 5/10 separuh. So separuh lah. Besar besar persen tu, scale tu dah separuh tu, maksudnya kalau dalam math dah 5 tu kita akan mudahkan terus ke 10, terus naik satu angka kan. Kalau dalam math lah. Macam Shu, saya setujulah dengan Shu cakap, kita tak boleh tinggalkan apa-apa perkara secara total, sebab dia jadi kebiasaan dalam badan. So apa yang kita boleh buat, mungkin membiasakan untuk kurangkan pula. So nanti lama-lama badan terima, mungkin kalau dah ada hidayah,
boleh terus buang secara total. Tapi Hmm. semua benda ni berperingkat. Tapi still ikut tujuan kita jugalah macam mana kan. Okay. Seterusnya, Syu ada apa-apa ke nak disampaikan, mungkin apa-apa yang saya tak sentuh ke tentang perjalanan Syu untuk setakat sesi kita yang kedua ni lah. Daripada sesi pertama ke sesi kedua, apa-apa je yang Syu hadapi, apa je Syu yang alami yang saya tak sentuh, mungkin ada Syu nak cerita. Saya adalah dalam masa seminggu tu, saya rasa ni sebagai pergolakan stres lah. Stres yang tak betul. Jadi dalam masa seminggu atau 2 minggu, saya rasa lebih seminggu, saya rasa ada dekat 2 minggu lah. Dalam masa 2 minggu tu saya totally down. Saya memang orang panggil relapse lah kan. Saya tak jaga langsung. Saya main ambil je apa depan mata saya makan je. Walaupun benda tu macam tak sihat kan. Macam eye gas. Saya jarang sebelum ni ambil eye gas apa semua. Tapi terambil waktu tu. So saya rasa mungkinlah dalam journey of progress BC saya ni, saya lebih utamakan penjagaan mental health saya. Kesihatan mental saya lah, supaya kalau kesihatan mental saya tak terjaga, macam mana saya nak jaga fizikal saya pula kan. Macam tu lah. So Syu baru saja nyatakan yang dalam jenis Syu ni pun Syu ada hadap masalah yang lain, iaitu mungkin mental breakdown, dan Syu untuk tindak balas tu Syu tak jaga makanan dan sebagainya lah. Syu pun nyatakan yang Syu buat semua tu untuk repair mental health yang problem tu lah, sebab dengan Syu, apa yang Syu buat tu dapat membaik pulih lah daripada mental breakdown yang Syu alami. Saya setuju juga yang Syu cakap, mental health ni priority lah, better, sebab ada satu quote yang saya pegang sampai sekarang, kira quote saying lah, there is no health without mental health. Sebab mungkin kita punya neurosystem ni, nerve system kita ni yang menjalankan satu badan kita kan. So kalau sana pun dah defect, dah something wrong somewhere, so kita punya tindak balas daripada segi badan. Sebab kadang-kadang kita sihat tu badan, tapi sebab mental kita yang buatkan kita semua satu badan lemah macam tu kan. So saya support lah dengan walau apa pun yang Syu buat, sebab saya nampak Syu lakukan tindakan yang saya kira bernas lah, sebab more to win-win situation untuk diri Syu dalam jangka masa yang panjang. Selain tu Syu ada apa-apa lagi ke nak lontarkan, nak bincangkan, nak luahkan dalam sesi kita? Tak ada apa-apa. Itu saja. Okay, jadi sebelum saya tutup ataupun saya habiskanlah sesi kita hari ni, saya nak rumuskan kembali apa yang telah kita bincangkan dalam sesi kedua kita ni. Okay, dalam sesi kita yang kedua ni kita ada bincanglah, ada berborak sikit tentang perjalanan Syu dalam sepanjang daripada sesi pertama sampailah sesi ke hari ni kan. So Syu nyatakan yang Syu ada alami beberapa halangan, contohnya macam ada family occasion, ada perjumpaan family, dan perkara-perkara tu sekaligus menghalang kita daripada nak jalankan kita punya meal plan macam tu kan. Tapi dalam masa yang sama Syu still get on track, sebab Syu balas balik dengan detoxification, dengan makanan, dengan exercise.
So benda tu tambah 2 tolak 2 macam tu lah. Ataupun maybe tolak 3, kita tak tahu kan. Lepas tu Shu pun cerita yang kawan-kawan Shu dalam circle Shu ni, kawan-kawan Shu kurang supportive sebab diorang bagi kata-kata yang dropkan semangat kita, yang saya kira tak support lah. Tapi saya nampak resilient kekuatan Shu kuat lah, sebab Shu nyatakan yang gangguan ataupun kata-kata daripada kawan-kawan tu tak sampai 50% pun efek kepada Shu punya perancangan ni. Di mana itulah saya katakan tadi, resilient ataupun kekuatan Shu kuatlah untuk menepis apa kata-kata daripada circle kawan-kawan circle tu kan. Seterusnya Shu pun baru saja kongsikan yang Shu dalam masa dekat ni Shu ada alami mental breakdown, dan Shu nyatakan Shu lari daripada meal plan, Shu makan banyak, Shu tak jaga kalori intake, sebab sebelum ni Shu buat kalori deficit. Tapi on the other hand, Shu buat macam tu sebab Shu nak cover balik mental breakdown yang Shu alami lah, sebab Shu percaya dengan cara macam tu Shu dapat pulihkan kembali mental state lah, boleh normalkan kembali mental state Shu, dan perkara tu pun berjaya untuk Shu. Sebab saya pun percaya dengan tindakan Shu ni dia akan bagi progress yang cantik lah untuk long term. So saya nampak yang Shu pun kira determine sangat kuat lah. Kekuatan dan kesungguhan Shu sangat hebat daripada apa yang kita bincangkan hari ni, untuk proceed dan teruskan dalam kita punya program ni, untuk cantikkan meal plan ataupun gaya pemakanan Shu kan. Dan saya nak kongsikan lah, dalam kita punya program ni kita boleh check klien punya kedudukan, sebab dalam fasa saya kira addiction lah pemakanan ni macam addiction, sebab nak ubah addiction, so saya letak addiction lah dalam kita punya program ni, makan sebagai addiction. So dalam kita ni ada pre-contemplation, contemplation, lepas tu kita ada lagi 3 lah, kira ada 5, ada relapse, ada take action. Jadi saya nampak Shu memang dah alami semua dah. Shu dah ada part motivation, maksudnya nak buat dah. Lepas tu ada relapse, ada jatuh. Tapi circle ni keep going on. Walaupun kita relapse, kita masih boleh patah balik, boleh masuk balik. Start ke relapse ni boleh keluar masuk. Dan saya perhatikan Shu dah sampai tahap take action dah. Sebab Shu pun sendiri dah ada meal plan, dah ada macam jadual exercise dan sebagainya lah. So benda-benda ni bagi kekuatan lah kepada Shu untuk berjaya dalam program kita ni lah. Jadi saya masa pun dah macam mencuburi kita. Jadi sebelum saya betul-betul tutup ni, Shu ada apa-apa kata ke, mungkin Shu boleh sampaikan kata semangat lah untuk diri Shu, 2 perkataan je, 2 perkataan untuk diri Shu sendiri. Teruskan usaha, jangan give up. Oh, tu jadi 4 perkataan lah, tapi tak apa, boleh. Okay. Saya harap perkataan tu boleh reflect kepada Shu dan kepada diri saya jugalah. Sebab mungkin saya pun ada struggle yang saya perlu hadapi. So semoga Shu terus berjaya lah dalam program kita ni. Okay Shu? Okay. Alright. Jadi itu sahaja sesi kita untuk hari ni. InsyaAllah kalau ada lagi perkara yang kita akan bincangkan untuk cek program dan sebagainya, kita akan proceed ke sesi yang akan datang. Okay Shu. Jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab sudi hadir dalam sesi MI kita hari ini. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.